Okay, baik. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ni kita bincang soalan cikgu nak ulang kaji bab 5. Kejap. Okay, semua boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okay, cikgu ada soalan, cikgu ada sediakan soalan objektif. Okay, soalan objektif tu hari ni kita bincang soalan objektif saja, tajuk genetik. Cuma Jen okey Jen? Nampak kat tangan? Jen okey? Okey, ni soalan-soalan SPM. Okey, dapat tengok tak cikgu punya soalan? Dapat. Okey, ada berapa orang ni? 13. Okeylah, tak apalah, dah boleh mulalah. Soalan ni hanya ada dalam 19 ke 18 macam tu je. Kita bincang sekejap. Lepas tu nanti awak jawab soalan. Cikgu ada bagi link Kahoot. Ada yang dah jawab. Yang cikgu perasan Fauzan dah jawab. Cheating dah jawab. Jiven dah jawab. Okeylah tu. Nanti awak tengok lepas ni lah. Yang dah tengok sebelum tak apa. Okey, baik. Soalan SPM 2015. Okay, SPM 2015. Awak ada buku teks? Standby tak buku teks? Nak rujuk sekejap lagi? Buku nota ke? Ada tak? Okey tak? Okey. Okey, Dania Okey, baik. Nombor 1. Kita teruskan nombor 1. Darjah 3 menunjukkan satu proses dalam badan manusia. Okey, ni soalan SPM Okey, kita ada testis yang mana akan hasilkan sperma melalui satu proses L. Okey, kita nak tahu proses L itu apa. Okey, ini testis menghasilkan sperma, ini adalah dalam sistem badan kita. Okey, sistem apa? Siapa tahu sistem yang mana testis menghasilkan sperma. Okey, siapa tahu boleh jawab. Boleh on mic jawab je. Sistem apa? Dalam badan kita ada banyak sistem. Sistem pernafasan, perkumuhan, peredaran darah. Okey, sistem apa? Meiosis. Oh, tu dah terus jawab soalan dah tu. Okey, bagus. Okey. Pembiakan. Bagus. Sistem pembiakan. Jadi bila awak belajar tajuk genetik, pewarisan ni okey. Bila kita belajar tajuk pembiakan, kita akan jumpa dengan satu proses untuk menghasilkan lebih banyak sel, iaitu meiosis. Tadi siapa jawab? Izma ke siapa? Okay, so proses L adalah proses meiosis. Okay, untuk tajuk genetik ni kita ada dua. Ni, dua-dua ada kat sini. Satu meiosis, satu mitosis. Cikgu harap awak ingat lagi lah tajuk mitosis, meiosis. Okay, meiosis hanya berlaku dalam sistem pembiakan, manakala mitosis dia adalah pembahagian sel yang berlaku di seluruh badan awak, kecuali pada sistem pembiakan. Sistem pembiakan dia berlaku meiosis. Mitosis selain daripada sistem pembiakan. Okay, so jawapan dia adalah A, meiosis.
Okey, baik. Kita teruskan soalan nombor 2, SPM 2016. Okey, kalau awak jumpa tajuk macam ni maksudnya tajuk genetik lah. Oh, soalan ke atas pula. Okey, darjah 2 menunjukkan peringkat dalam mitosis. Baik, cikgu nak tanya dulu, peringkat mitosis kita ada berapa peringkat? 1, 2, 3. Ada lagi tak? Ada lagi satu. Ada lagi satu. Okey, yang keempat. Okey, jadi setiap peringkat ni awak kena ingat nama dia. Okey, macam mana awak nak ingat? P, M, A, T. Masa kita sekolah hari tu awak dah buat dah. Dah guna kertas warna-warni tu. Ingat lagi tak? P apa, M apa, A apa, T apa? Ingat lagi tak? Profasa. P adalah profasa. Kena ingat ni. Okay, M adalah Meta. Metafasa. meta. Metafasa. Pandai. Meta. Fasa. Okey, pandai. A. Anafasa. Nah. Anafasa. Dan satu lagi. Telofasa. Siapa nyanyi tu? Okey, satu lagi. Telofasa. Tasha Fasa. Baik, untuk setiap peringkat tu awak kena tahu. Tasha Fasa tak ada. Okey, untuk setiap peringkat tu awak kena tahu apa yang berlaku. Okey, pada peringkat profasa, ada buku teks tak? Ada buku teks? Ada, sekejap cikgu. Tak ada. Kalau ada, buka tengok apa yang berlaku pada profasa. Sebab kita nak pilih ni PQRS tu yang mana profasa. Jumpa? Mana buku cikgu? Muka surat. Okey, muka surat 80, 81. Okey, jumpa? Pada peringkat profasa, awak boleh tengok. Kejap. Okey, kejap. Muka surat berapa cikgu tadi? 80, 81. Oh. Okey dah. Profasa kita ada kromosom memendek dan menebal. Dan menjadi jelas kelihatan, setiap kromosom terdiri daripada 2 kromatid yang bercantum pada sentroma, gentian gelendong mula terbentuk dan membran nukleus dan nukleolus terurai. Itu apa yang berlaku pada peringkat profasa. Okey, metafasa, kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Okey, bila dia dah sampai pada metafasa, kromosom tadi dia akan tersusun pada satah. Ada tak dalam gambar ni? Nanti tengoklah. Okey, anafasa kita ada sentroma membahagi 2. Dia membahagi kepada 2 bahagian, lepas tu masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan akhir sekali bila kita sampai pada peringkat telofasa, sel itu semakin cenderung untuk membelah, menghasilkan 2 sel anak yang baru. Okey, jadi untuk gambar rajah 2 ni, profasanya yang mana? P, Q, R, S. Yang mana yang awak boleh, yang paling senang tengok, yang P ni awak nampak dia ada 2 anak, 2 sel baru. Okey, bila dia dah ada 2 sel baru, maksudnya dia adalah peringkat yang terakhir. Betul tak? Dia adalah peringkat yang terakhir. Betul. So jadi dia adalah T. P tu adalah telofasa.
Kemudian apa lagi yang kita boleh nampak jelas? Ni yang ada Metafasa. menunjuk metafasa. Dia ada tunjuk apa? R ni dia dah bergerak dah ni. R ni dia dah bergerak. Gambar besar sikit R dia dah bergerak ke kutub. Bila dia dah bergerak ke kutub, maknanya dia adalah anafasa. Okay. Yang mana yang tersusun pada satah. Okay, yang ni mana pilihan jawapan dia? Jawapan kena naik tengok atas. Kejap ya. Okay, T maksudnya T yang terakhir kalau ikut susunan dia lah. Awak akan letak T di terakhir lah. Bukan T. P. Telofasa. Okay, P mesti kat belakang sekali. Selepas P kita dah tahu tadi A. Anafasa. Okay, kat situ. Cuma sorry. Awak perasan tak cikgu salah buat? Bukan guna A. Kita guna R. Ni huruf A tu anafasa. Cuma sekarang ni kita nak susun anafasa tu adalah R. Sorry. Okay, kemudian kita ada dua lagi yang kita tak tahu. T, profasa dan metafasa. Okay, profasa dan metafasa. Mana yang tersusun? Gambar ni bagi saya dia tak jelas sangat. Tapi tak ada masalah. Awak boleh tengok pilihan jawapan urutan mana yang betul. Ini soalan dia. Urutan mana yang betul. Awak dah ada dua jawapan terakhir. Yang ni P ni telofasa. Yang R ni anafasa. Jadi cuba cari pilihan jawapan yang berakhir dengan R dan P. R dan P yang belakang. Okay, ini jawapan dia. R, P kat belakang. Sebab bagi saya gambar ni tak berapa menunjukkan yang Q tu metafasa. Metafasa patut dia tersusun kan, tapi awak tak nampak. Kalau dalam buku teks awak dia clear, dia nampak dia susun dalam satu baris tu. Okay, tapi tak ada masalah sebab awak boleh bezakan telofasa dengan anafasa. So awak tetap akan dapat jawapan. Okay, itu soalan nombor 2. Baik, soalan nombor 3 SPM 2017. Okay, SPM 2017. Raja 4 menunjukkan beberapa peringkat yang berbeza dalam pembahagian sel. Okay, K, L, M dan N. Okay, baik. K. Jawapan dia MNKL. Oh, dah jumpa dah? Okay, baik. Kalau dah jumpa, cikgu nak tanyalah, K tu apa? Nampak dah dia bergerak ke kutub. Bila dia bergerak anafasa. Okay, so ini adalah anafasa. L tu telofasa. Okay, pandai. L telofasa sebab dia nampak dia dah nak dapat 2 sel anak yang baru. M Profasa. sebab N-nya dah nampak gambar ni clear. Nampak tak dia tersusun dalam satah. So ini adalah metafasa. Bagus. So jadi susunan manakah yang betul? Ingat PMAT tadi. PMAT. Okay, PM. Ini yang awak hafal. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Yang dalam soalannya P adalah M. So susun M, N, anafasa, K dan telofasa L. So inilah jawapan anda. Okay, jadi mana tadi jawapan awak? C, M, N, K, L. Betul tak yang awak pilih tadi? Betul. Okay, bagus. Ini soalan suka keluar ni. Saya tengok betul-betul. Okey, nombor 4 SPM 2019. Yang manakah antara berikut, yang manakah ciri mitosis?
Okay, mitosis berlaku dalam semua bahagian badan awak kecuali sistem pembiakan. Mana soalan dia ni? Okay, ni soalan dia. Tak pandai nak gerakkan ke kiri ni. Oh ni. Okay, ciri mitosis. Menghasilkan gamet. Betul ke menghasilkan gamet? Gamet ni apa? Salah. Salah Kenapa salah? Gamet ni apa dia? Gamet ni macam biji timah. Biji timah ya. Gamet ni adalah sel pembiakan. Sel telur pembiakan. Awak dah belajar masa form 3 kan? Masa form 1. Sorry, masa form 1 lagi. Okay, ni sel pembiakan. Gamet ni adalah sel telur. Jadi dia melibatkan sel pembiakan, so out lah. Kalau pembiakan kita dah belajar meiosis kan. Okay, berlaku dalam sel soma. Ini satu term awak dah pernah jumpa tapi mungkin awak dah lupa. Sel soma adalah sel-sel badan awak selain daripada sel pembiakan. Okay, maksudnya kita boleh sebut macam ni lah. Kalau meiosis kita berlaku pada sel pembiakan. Kalau mitosis dia berlaku pada sel soma. Okay, dia berlaku pada sel soma. Jadi ini dah boleh terima jawapan dia. Okay, kalau C, pembahagian sel berlaku 2 kali. Dia berlaku 2 kali ke mitosis? Tak kot. Sekali sahaja kan, PMAT sahaja. Sekali. Jadi kalau 2 kali tu dia adalah meiosis. Awak tengok balik meiosis. Dia PMAT dia tu berulang 2 kali. Tu maksudnya berlaku 2 kali pembahagian dia. Okay, so yang ni out. Dan akhir sekali, bilangan kromosom dalam sel anak adalah separuh daripada sel induk. Ingat, mitosis dia punya sel anak sama sebiji macam sel induk. Dia tak separuh, dia tak setengah, dia tak suku. Jadi untuk D tu memang salah lah sebab dia kata separuh. Patutnya bilangan kromosom dalam sel anak adalah sama dengan sel induk. Okay, jadi so jawapan kita pilih jawapan B lah untuk yang ni. Okay, boleh nanti next class cikgu bagi dululah soalan ni dekat awak, baru boleh study dulu kan. Tak adalah baru nak baca soalan. Nanti next time cikgu bagi soalan dulu. Okay, soalan SPM 2015. Ni aras 3 ni sebab ada situasi. Seorang pelajar telah pergi ke sebuah salon rambut untuk mengkeritingkan. Salah dia je tu. Mengkeritingkan rambutnya yang lurus. Okay, selepas beberapa bulan rambutnya kembali lurus. Dia pergi salon, dia nak curlkan dia punya rambut. Lepas tu rambut tu kembali lurus. Apakah yang mempengaruhi keadaan tersebut? Yang ni awak kena tahu Rambut awak, kalau kata orang tu dia mempunyai rambut yang lurus, bermaksud genetik dia rambut lurus dan genetik itu tak akan berubah. Kalau orang dia ada rambut kerinting, sampai bila-bila pun rambut dia tetap akan kerinting, melainkan dia pergi rebonding. Okay, tapi rebonding itu keadaannya tak kekal. Bila keluar rambut yang baru, dia akan kembali kepada kerinting. Jadi, rambut awak itu adalah daripada faktor genetik asal. Awak tak boleh ubah. Kalau awak ubah pun, benda tu hanya temporary, sementara. Sementara Okay. Jadi, itu adalah faktor genetik. Okay. Tak boleh ubah. So jawapan dah jumpa, beres, tak ada masalah. Okay, nombor 6. Nombor 6 soalan naik atas pula. Okay, tak apa, kecil. Dan yang ni awak kena pro mana awak boleh dapat. Okay, Rajah 3 menunjukkan satu pewarisan sifat pada pokok bunga. Ni soalan dia. Induknya pokok bunga merah, satu, dan induk yang kedua dia pokok bunga putih. Maksudnya kita ada 2 jenis pokok
merah satu, putih satu. Dan apabila generasi pertama ni maksudnya anak dia. Anak dia kita akan dapat kemungkinan apa? Okay, yang ni kalau awak ingat lagi pewarisan bab 2. Pewarisan 5.2 bab 2 pula. 5.2 yang ada tribe tu. Okay. Satu kecil pula soalannya. Satu nisbah satu. Maksudnya anak yang akan awak pokok ni dapat nanti, nisbah dia satu kebarangkalian nisbah kebarangkalian dia satu, awak akan dapat pokok bunga merah ataupun satu lagi awak akan dapat pokok bunga putih. Okay, dan pokok ni keyword ni awak kena tahulah ikut soalan. Okay, kalau soalan ni M besar mewakili dominan merah. Maksudnya tribe merah ini adalah dominan. Jadi yang dominan kita guna huruf besar. Okay, manakala gen yang resesif kita guna M kecil untuk mewakili gen resesif putih. Okay, maksudnya pokok merah ini dia ada M besar. Okay, dia ada M besar. Manakala pokok bunga putih ni dia ada M kecil. Okay, cikgu tulis tepi ni M kecil. Cuma sekarang kalau kita nak buat tribe pewarisan, kita tak akan ambil satu huruf sahaja. Kita akan guna dua. Sama ada dia M besar ataupun M besar ataupun M besar dengan M kecil. Okay, kalau M besar dengan M besar, confirmlah dia warna merah. Satu lagi, boleh jadi yang pokok merah ini, dia punya gen M besar, M kecil. Walaupun dia ada juga M kecil ni, tapi yang ni resesif. So, dia tak akan menunjukkan ciri warna putih, dia tetap menunjukkan ciri warna merah. Okay, jadi untuk pokok bunga warna merah ini, boleh jadi antara M besar M kecil ataupun M besar M besar. Okay, itu untuk pokok bunga merah. Kalau untuk pokok bunga putih, dia adalah gen resesif. Dia hanya akan menunjukkan cirinya dalam keadaan M kecil M kecil. Barulah pokok tu boleh jadi warna putih. Kalau ada M besar satu, dia akan jadi warna merah. Okey, jadi soalan dia nak tahu apakah genetik bagi pokok induk. So kita nak tahu induk ni yang mana. Yang putih tadi tak ada masalah sebab dia warna putih, dia resesif, dia mesti 2 M kecil. Ni siapa yang blur, siapa yang apa benda cikgu cakap ni, awak kena tengok balik 5.2 mekanisme pewarisan. Kalau buku teks awak tu muka surat 86 ada. Awak tengok lepas ni lah. Okay. Yang ni M kecil maksudnya pokok bunga putih kita ada M kecil. Sama ada A ataupun B. C dengan D dah out sebab ni. Kalau M besar M kecil kita akan dapat warna merah. Pokok tu akan kelihatan warna merah. Dia ada ciri resesif tu sahaja tapi dia tak menunjukkan ciri tu. Okay, jadi untuk pokok bunga merah ni kita kena pilih sama ada M besar ataupun M besar M kecil. Okay, cara dia. Macam mana awak nak tahu? Kat mana cikgu nak tulis? Sekejap Semua ada lagi kan? Ke dah lena dah? Ada. Ada. Okey, kejap cikgu tunjuk. Cik. Ada Alhamdulillah ada. tak boleh nak share skrin dua-dua Okey, tak apa. Cikgu padam balik yang ni. Semua ada lagi Okey, baik. Kita cuba
kebarangkalian kita M besar ataupun M besar, M kecil tadi kan. Yang putih tak berubah Boleh ke cikgu conteng kat atas soalan ni je? Boleh, Awak perasaan. perasan tak? Boleh je Okey. Boleh. Baik, jadi kita ambil yang putih dulu. Sebab yang putih confirm. Ni. Ni induk putih. Yang induk merah ni kita cuba yang ni dulu. Yang atas ni. M besar. Okey. Awak akan dapat, kita akan pisahkan dia punya ni. Banyak contingannya. Okey. Ingat yang buat silang tu. Ingat lagi tak? M besar, M kecil. Okey. Silang yang kedua. Pasangan lain-lain Awak akan dapat M besar, M kecil. Okey. Ambil pula M besar yang ni. Silangkan dengan M kecil. Awak akan dapat M besar, M kecil. Dan satu lagi. M besar, M kecil. Ni kebarangkalian anak yang akan dapat. Baik, cikgu nak tanya. Kalau M besar, M kecil ni tadi, dia akan tunjukkan bunga warna apa? M besar, dominan, warna merah. M kecil, resesif, warna putih. Yang dominan yang akan tunjukkan warna dia. Okey, dalam ni, siapa yang akan tunjukkan warna? M besar ke M kecil? Besar. Besar. M besar. Yang mana M besar adalah berwarna merah. Okey, baik. Kebarangkalian yang kedua. Yang ni warna apa? Ni warna apa? Siapa nak jawab? Jawab je siapa-siapa boleh. Warna merah. Okey, Merah. warna merah. Sama juga. Sama. Okey, merah. Ni yang ketiga. Yang keempat. Semua Yang merah. ketiga. Merah juga. Semua merah. Pandai. Semua merah. Senang cerita. Semua merah. Tapi, bila kita tengok soalan, saya tukar warna Warna hijau. Okey. Nampak tak? Satu kat bawah ni. Satu pokok bunga merah, satu pokok bunga putih. Padam baliklah ini. Nampak? Dalam kes ni dia nak satu bunga. Dia nak satu bunga merah, satu bunga putih. Jadi awak dapat semua warna merah. Boleh terima tak jawapan ni? Tak. Boleh. Boleh ke? Tak. Tak boleh lah sebab Tak. yang tadi kan semua warna merah. Dalam soalan dia kata dia nak satu bunga merah, satu bunga putih. Ni langsung tak ada putih. So untuk induk ni awak tak boleh terima. Jadi kita kan ada dua choice tadi. So awak cuba choice yang kedua tu. Cuba yang kedua. Yang induk putih tak ada masalah. Induk putih dia tetap sama je. Okey, jadi kita cuba pula. M besar, M kecil. Induk yang kedua tadi. Kok awak lupa, saya naik balik tengok. Ni satu M besar kita reject sebab semua kita dapat warna merah. Kita cuba M besar, M kecil. Jadi awak silangkan. Silang macam tadi, M besar, M kecil. Ni M besar ke M kecil? Ni M besar, M kecil. Satu. Okey. Yang kedua, awak akan dapat M besar, M kecil. Yang ketiga, M kecil,
M kecil. Tu beza dia. Yang keempat pun awak dapat M kecil, M kecil. Bila kita check balik, M besar, M kecil ini bunganya warna merah. Sama macam tadilah. M besar, M kecil bunganya warna merah. Dan ini M kecil, M kecil. Sama macam mak dia, induk dia. Warna apa yang ni? Ada Putih. dua. Putih. So kita ada dua merah dan dua putih. Dua merah, dua putih. Kalau kita nisbahkan dia, kita akan dapat merah, putih. Jadi ikut nisbah satu merah, satu putih. So Betul. barulah kita dapat apa yang soalan nak tadi. Jadi kita kena guna ni yang cikgu bulat ni, M besar, M kecil. Itu sahaja. Jadi pilihan jawapan boleh tengok. Yang ni kita reject tadi kan. Yang ni kita reject. So kita ambil B. Awak kena melukis sikit lah. Boleh Boleh. Okay, kalau boleh. Okay, kalau boleh kita tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 7 sama macam tadi. Tengok dia punya ni. Kejap saya padam serabut. Okay. Okay. Rajah Rajah 3 menunjukkan kacukan antara dua pokok. Ni warna ungu pula. Warna ungu dan bunga warna kuning. Okay, satu pokok ungu, satu pokok kuning. Okay, ni ungu. Induk ungu. Yang kedua induk kuning dan anaknya 50%, separuh-separuh. Sama macam soalan tadi kan? Betul tak? Separuh purple, separuh kuning. Setuju tak sama macam soalan tadi? Setuju. Kalau setuju tak payah fikir panjang. Okey, ayat dia dekat sini, jika F besar mewakili dominan untuk bunga ungu. Maksudnya F besar dominan, awak akan dapat color ungu. F kecil resesif, awak akan dapat color kuning. Okey, jadi induk yang kedua ni color kuning. Maksudnya dia resesif. Kalau dia resesif, dua-dua kena, kenapa pula M? F, sorry. Okay. Balik. Okay. Jadi untuk bunga kuning ni dia F kecil. Ni. Manakala untuk bunga purple tadi, kita ada dua pilihan kan? Sama ada F besar ataupun F besar, F kecil. Tadi kita kira kalau nak separuh-separuh, awak kena ambil F besar satu, F kecil satu. So senang cerita, terus ambil je. F besar, F kecil dengan F kecil. F besar. Okay, dalam pilihan jawapan ni, ini tak nak. F besar, F kecil. Okay, so kita pilih yang C. Sama macam tadi. Lepas ni kalau rasa tak yakin, awak cuba buat lukis, silangkan balik. Tengok muka surat 86. Ini soalan favorite, kegemaran. Okay, baik. Nombor 8. Kacukan silang bagi satu tribe. Okay, yang ni pula tinggi. Fenotip induk. Satu tinggi, yang kedua pun tinggi. Okey, bermaksud dua-dua tinggi. Genotip induk. Okey, yang ni senang.
cerita dia bagi dekat awak. Satu T besar, T kecil, T besar, T kecil. Maksudnya T besar itu adalah dominan tinggi, T kecil adalah resesif rendah. Okay, jadi dalam kes ni dia dah bagi pada awak genotip generasi pertama. Generasi pertama maksudnya anak dia, kebarangkalian anak dia PQRS. Yang ni saya rasa dia nak suruh awak silangkan untuk dapat dapat P. So T yang pertama, T besar dengan T besar. Sini T besar ni dulu. Okay, T besar. Okay, tu untuk P. Untuk Q pula, T besar dengan T kecil. Okay, dapat T besar, T kecil, Q. Okay, R. Kita ambil T kecil yang belakang ni dan T besar. Okay, T, walaupun T ni, T kecil kan? T kecil, awak akan dapat T kecil, T besar. Tapi, sini saya tulis sini. T kecil, T besar. Awak akan dapat macam tu. Tapi biasakan tulis T besar dulu baru T kecil. Benda ni pusing-pusing tak ada masalah. Okay, biasa sebab kita akan biasakan dominan kat depan. Dan satu lagi last one. T kecil, T kecil. Okay. Ni T kecil, T besar ni. Jadi, pilihan jawapan dia, apakah jangkaan genotip generasi pertama? Genotip tu maksudnya T besar, T kecil dia tu lah. So, P, yang ni kena tengok pilihan jawapan. Okay, T besar, P, T besar, T besar. Okay, ni. T besar, T besar. So, kita reject yang ni, kita reject yang ni. Q, T besar, T kecil. T besar, T kecil. Yang ni kita reject semualah. Okay, T besar, T kecil untuk Q. Okay, yang ni dah boleh reject. Ni dah boleh reject. So, jawapan dia awak akan dapat B. Kalau cek balik, R dia T besar, T kecil. S dia T kecil, T kecil. So, tak ada masalah. Okay, pandai dah nak buat pewarisan? Pandai. Pandai tak? Okey, baik. Nombor 9. Kalau yang ni, siapa nak cuba? Siapa nak cuba nombor 9? Yang ni skema pewarisan bagi manusia pula. Kalau manusia kita tak pakailah T besar, T kecil. Kita pakailah kromosom. Okey, baik. Cikgu tanya dulu Cikgu tanya dulu. Untuk 44 tambah XY. Ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Sure. Yeah. Dia beza tu. Ni. Beza Ada warna dia. kecil. Ni nampak tak? Ni ada Y. Kalau Y maksudnya XY maksudnya lelaki. Kalau XX maksudnya perempuan. Jadi kalau dekat sini nampak dia XY bermaksud ini ayah. Ini lelaki. Okey? Jangan tertukar. Sini lelaki, sini perempuan. Okey, dan bila kita pecahkan dia nak buat pewarisan, sama juga awak bagi 2. 44 bagi 2 dapat 22. X pisahkan 1, 22 tambah X. Satu lagi. Balance lagi ada 22 kan? 22 tambah. Apa lagi yang belum? Faham tak? Pandai. Sebab ada yang jawab. Okay, so 22 tambah Y. Ni untuk P. Okay, manakala yang ni awak pisahkan dia juga. Pecah 2, 22 tambah X. Satu lagi 22 tambah. Dia 22X ni. So 22 tambah X.
X. Okey, pandai. Dan awak akan dapatlah ni anaknya ke barang kalian. Ini perempuan, ini lelaki, ini perempuan, ini lelaki. Bermaksud ke barang kalian dia 50-50. Jadi soalan dia minta P dan Q je. P 22 tambah Y, Q 22 tambah X. So Jawapan P. jawapan dia adalah P. Pandai. Okey, boleh lagi tak? Boleh. Okay, kalau boleh kita tengok nombor 10. Rajana menunjukkan proses yang terlibat dalam pembentukan kembar. Okey, kembar ada dua jenis, kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey, kalau kembar seiras bermaksud dia daripada satu sperma dan satu sperma dan satu ovum. Kalau kembar tak seiras, dia ada dua ovum dan dua sperma yang berasingan. Sama macam dalam gambar ini. Okey, ada dua sperma, satu, dua dan ada dua ovum. Jadi bila dia membesar, dia akan dapat dua fetus dalam dua placenta. Dan ini adalah kembar tak seiras sebab dia asing-asing. Dia ovum dan sperma yang berbeza. Jadi awak akan dapat kembar tak seiras yang ni. Tak seiras. Jadi soalan dia tanya antara berikut yang mana benar tentang kembar tersebut. Okey, kembar tak seiras tadi kan tak sama, tak seiras, tak sama. Wajah yang sama. Adakah kembar tak seiras wajah dia sama? Tak. Okey. Tak. Adakah dia berkongsi placenta? Ni satu placenta, ni satu placenta asing-asing. Adakah dia berkongsi? Tak. Okey, tak boleh naik. Okey, jadi dia tidak berkongsi. Tidak berkongsi, tak boleh terima. Okey, dua ovum terlibat. Adakah betul dua ovum terlibat tadi? Dua ovum terlibat, betul tak? Betul. Betul, tak payah tunjuk tadi. Okey, ada dua ovum terlibat dan kandungan genetik yang sama. Okey, kandungan genetik dah dia punya placenta pun tak sama. Dia punya ovum dengan sperma pun bukan daripada sumber yang sama. Mana boleh dia dapat kandungan genetik yang sama? Okey, dia takkan samalah. So jawapan C. Okey, baik, nombor 11, SPM 2018. Yang manakah betul tentang kembar tak seiras? Soalan sama macam tadi. Cuma beza, tadi ada gambar je. Okey, betul. Rupa yang sama. Salah. Salah. Maklumat genetik berbeza. Kalau soalan kat atas tadi maklumat genetik sama. Betul. Betul. Okey, jantina yang sama. Tak. Tak, dia tak semestinya ada kembar tak seiras, dia dua-dua lelaki, dua-dua perempuan ataupun lelaki dan perempuan boleh jadi. Dia tak semestinya sama. Dan berkongsi placenta salah lah tadi, dia tak berkongsi. Okay, so jawapan dia adalah B. Okay, baik. Nombor 12. Gejala suatu penyakit baka. Okay, ni tajuk mutasi ya. Kehadiran kromosom seks X, Y. Lelaki mempunyai testis yang kecil. Baik, ini adalah mutasi kromosom. Kromosom dia yang bermasalah. Okey, ada 3. Balik cari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dan bila melibatkan kromosom
ada XXY ni, dia adalah sindrom. Sindrom, ada 3 sindrom, ingat tak? Sindrom yang pertama, sindrom Down. Yang kedua, sindrom Turner. Yang ketiga, sindrom Klinefelter. Ingat tak? So kalau yang kromosom seks, apa dia? Ingat. Jawapan mana? Jawapan dia D. Jawab E. D Cleaner. ke? D. Klinefelter. Sure. Sure. Sure Sure. Baik. Okay, kemudian nanti ingat balik Down, sindrom Down macam mana? Dia ada lebih kromosom 21. Kromosom ke-21 dia tu terlebih 1. Sindrom Turner X O hilang 1. O tu tak ada. Sebenarnya O tu tak ada. Jadi dia XO. Baik. Kemudian nombor 13. Mutasi kromosom. Tadi baru je sebut ke atas tadi. Kromosom maksudnya dia ada masalah pada kromosom dia. Kita ada sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. So, pilihan jawapan dah nampak kan? Sindrom Okay, Down. sindrom Down. Okay, sindrom Down. Ini yang A, B, C ni adalah mutasi gen. Mutasi gen. Okey. Baik, nombor 14. Seorang individu mewarisi suatu ketidakaturan genetik. Kalau nampak biasa, kalau dia boleh nampak dengan jelas kalau sindrom Down. Okay. Apakah ciri genetik individu tersebut? Ini gambar sindrom Down Dia mata tersepet, dia muka pun macam seiras-seiras dia semua. Okay, ini sindrom Down. Mempunyai kromosom seks XO, betul ke? Salah. Salah, XO tadi Turner sindrom Turner. Okay, mempunyai kromosom seks XY. Salah. Kalau XY ni normal je, orang biasa lah macam ni. Okay, kromosom seks XXY. Ini tadi kita dah bincang. Salah. Salah. Dan penambahan satu kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Ada lebih satu kromosom. So, yang ni lah. Okay. Okay, baik. Okay, nombor 15. Ada... Okay. Antara berikut agensi manakah? Yang ni kita tak bincang pun dalam silibus hari tu, memang tak ada pun. Tapi at least awak tahulah. Penyelidikan genetik yang terlibat dengan penyelidikan genetik di Malaysia adalah MARDI. MARDI dekat UPM sana. Okay. Kalau siapa pernah pergi UPM, MARDI tu dia ada menjalankan penyelidikan genetik. Dia nak buat tumbuhan-tumbuhan dengan baka yang lebih baik. Di sinilah di MARDI. Okay, 15 ni at least awak tahulah 16. Okay, 16. Seorang penternak mengalami kerugian apabila lembunya mati disebabkan oleh penyakit. Dia ingin meningkatkan kualiti. Okay, dia nak tingkatkan kualiti ternakan lembu dia. Apakah langkah yang boleh dilakukan untuk dia dapatkan lembu yang bersaiz lebih besar dengan ketahanan terhadap penyakit yang lebih tinggi? Okay, ini adalah kejuruteraan genetik. Okay, jawapan A, memberi makan rumput yang bernutrisi tinggi. Memberi suntikan untuk daya tahan terhadap penyakit. Ya. Wait. Ni hotspot. Okay, membiak baka pada musim tertentu ataupun mengacukkan dengan ciri yang dikehendaki. Okay, baik. Ya. Wait. Okay.
bersaiz lebih besar. Okay, kita nak saiz lebih besar, kita nak daya tahan terhadap penyakit tinggi. Maksudnya kita nak pilih ciri yang terbaik. Ciri yang terbaik kita perlu proses mengacukkan dengan ciri yang dikehendaki. So kita pilih jawapan D. Okay, ni kejuruteraan genetik 5.5. Nanti awak baca Okay, nombor 17. Raja 7 menunjukkan carta bar yang mewakili variasi. Okay, kalau guna carta bar, kita ada dua variasi. Satu lagi yang guna ni. Kalau ingat lagi lah. Selanjar. Okay, ini selanjar. Okay, untuk graf bar, dia adalah mewakili variasi tak selanjar. Maksudnya ciri yang tidak jelas. Ciri yang tak jelas tu contoh dia kumpulan darah, cap jari, kebolehan menggulung lidah, tu semualah. Okay, jadi soalan trait manakah yang diwakili oleh carta bar? Maksudnya kalau ketinggian tak boleh ketinggian dia adalah variasi selanjar. Warna kulit selanjar, berat badan selanjar. Kalau kumpulan darah kita tak selanjar sebab kumpulan darah ni dia terhad. Kita ada kumpulan A, kita ada kumpulan B, kita ada kumpulan AB, kita ada kumpulan O. Tak ada yang memiliki ciri di tengah-tengah. Jelas. Jadi dia punya kumpulan jelas. Okay, kalau A lah. Okay, boleh. Ada dua soalan lagi. Okay, nombor 18. Ini pun sama. Variasi tak selanjar sebab dia guna graf bar. Selanjar. Okay, apakah contoh lain yang diberi? Contoh yang diberi kat sini adalah kumpulan darah soalan tadi. Okay, jadi kalau contoh lain, yang mana? A, B, C, D. A. Warna kulit? B. Warna kulit boleh ke? B, kepintaran boleh nak? B. Ni pandai duduk sini, C. tak pandai duduk sini ke? Boleh. C. Ya ke boleh? Tak boleh lah. Macam mana awak nak ukur kepintaran dia tu? Dengan jelas. Kita boleh ukur tapi dengan jelas. Boleh ke tak dengan jelas? Yang pandai duduk sini, yang bodoh duduk sini. Boleh macam tu? Yang bodoh, sorry. Okay, jadi C tadi siapa cakap C tadi? D. Cap jari. Cap jari adalah tak selanjar. Ketinggian pun tak boleh dikumpulkan dengan jelas. Ada orang 165, ada orang 165.5. Dia susah. So yang tu kita kelaskan sebagai variasi tak selanjar, variasi selanjar. Okay, nombor 19. Raja 6 menunjukkan satu graf variasi. Ni graf variasi yang kedua. Okay, apa antara pernyataan berikut yang mana betul tentang jenis variasi yang ditunjukkan? Okay, yang ni selanjar lah. Selanjar. Perbezaan sifat adalah jelas. Jelas ke sifat dia? Tak. Tak. Okay. Dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Tak. Ya tu. Ya. Dalam buku teks ada sebut ni. Tak tengok buku. Dalam buku teks ada. Tak tengok buku teks. Nanti tengok buku teks. Dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contoh jisim badan. Faktor persekitaran jisim badan. Ada orang makan banyak, jisim dia tinggi. Ada orang makan kurang, jisim dia rendah. Tu makan banyak, makan sikit, itu adalah faktor persekitaran. Jadi bolehlah dipengaruhi oleh faktor persekitaran. C mempunyai sifat yang kekal. Yang ni taklah. Ada orang berat kejap naik, kejap turun kan? Tak kekal. Itu contoh paling mudah lah nak tengok. Okay, dapat diwarisi. Yang ni tak. Okay, jadi jawapan yang kita terima adalah B. So dah habis. 19 soalan sahaja. Okay, boleh bab 5?
Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Lepas ni siapa yang belum jawab Kahoot? Cikgu ada bagi link Kahoot tu. Kuis. Sikit je, ada 7 soalan awak buat. Lepas tu nanti awak SS, screenshot, lepas tu masuk dalam group. Boleh? Boleh. Okey. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okey, Tak kalau ada. tak ada, tak ada, kita habis sampai sini je lah. Okey, terima kasih yang mana join. Terima kasih cikgu. Terima Ah, cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, dah boleh left. Yes. Dah. Tutup.